Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita test dulu mic, takut tak berbunyi pula mic ni sekarang. InsyaAllah. Test dulu mic, takut tak berbunyi pula mic ni sekarang. Wah, pakai earbud hari ni kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمّا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abang Din. Abang Din, insyaAllah. Kali pertama pakai earbud ni, tak tahu lah macam mana rasa ni. Biasa pakai earphone, ada mikrofon ni, kali pertama pakai earbud. Kalau suara tak dengar, bagi tahu InsyaAllah kalau suara tak dengar, ayat malam ni kita akan membacakan beberapa potongan ayat. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan dan kerahmatan buat kita semua di saat dilanda
COVID ini, mari kita sama-sama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih kepada yang sedang menonton. Marilah kita sesama kongsi-kongsikan siaran ini agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat, insya-Allah. Kita akan kongsikan beberapa potongan ayat pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keridaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah, dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, insyaAllah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Khairul Rizal di atas kesudian menonton pada siaran pada malam ini, insya-Allah. Dan kita akan memulakan dengan potongan ayat yang pertama daripada surah Hud. Okey, surah Hud ayat 108, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Adapun orang-orang yang berbahagia disebabkan imannya dan taatnya kepada Allah, maka syurgalah tempat kekal. Maka mereka kekal dalamnya selagi iman, selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Surah Hud ayat 108. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa yang akan mereka perolehi kepada golongan yang bahagia itu, iaitu golongan yang beriman kepada dan taat kepada Tuhan mereka. Mana ganjaran yang mereka akan dapat bagi mereka yang taat. Mereka akan masuk ke syurga dan kekal selama-lamanya, dan mereka juga tidak akan keluar daripada syurga itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada mereka nikmat syurga yang tidak terputus-putus selamanya sebagai kurniaan dan pemberian daripadanya. Kita rujuk daripada tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Kathir dan lain-lain. Orang yang bahagia adalah orang yang akan dimasukkan dalam syurga, iaitu orang bahagia ni adalah dia bahagia di akhirat.
Kita nakkan kebahagiaan itu dunia dan akhirat. Itu orang bahagia. Nikmat syurga adalah nikmat yang tidak akan terputus walaupun seketika. Nikmat yang akan berterusan selama-lamanya. Nikmat syurga ni adalah nikmat yang orang cakap apa? Nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Nikmat syurga ni. Syurga, kalau kita rasa dunia ini pun kita rasa dah cukup nikmat, tetapi syurga itu lagi nikmat. Dunia kita rasa alah, banyak ni kita dapat kan, apa yang kita nak kita dapat, kita minta dengan Allah kita dapat, Allah kurniakan kita cash kadang-kadang itu, tetapi syurga lagi nikmat. Syurga itu lagi nikmat. Ahli syurga tidak akan dikeluarkan daripada syurga. Ia adalah kurniaan dan pemberian daripada Allah kepada golongan yang berbahagia. Orang syurga ni, orang kita kalau rasa seronok duduk kat satu tempat itu, kita tak nak. Kalau di dunia ni lah, kalau di dunia ini kita seronok, kita rasa kita nak cek lagi keseronokan tu, kita akan pindah tempat lain sebab kita nakkan keseronokan yang lebih banyak. Tapi di syurga ini memang mereka tak akan pindah, duduk situ je lah, tak akan pindah-pindah ke mana-mana. Dia tak akan pindah. Itu dia kenikmatan di syurga. Hendaklah kita berusaha untuk menjadi mereka yang tergolong dalam golongan yang bahagia dengan cara kita beriman dan taat kepada Tuhan kita. Hendaklah kita ingat kepada nikmat syurga yang kekal selamanya, bukan nikmat syurga, nikmat dunia yang selalu terputus hanya sementara. Dunia ini, betul kita punya nikmat di atas muka bumi ini. Ada ketika kita nak mendapatkan nikmat itu sangat susah. Tapi bila kita dapat nikmat itu dan kita tak menjaga nikmat itu, maka nikmat itu dapat sementara, dia tak selama-lamanya. Tapi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, nikmatnya seluas-luasnya, nikmatnya selama-lamanya nikmat tersebut. Itu dia keuntungan kita, kenikmatan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia di dunia ini nikmat sementara, tapi syurgalah selama-lamanya. Dan sebab itulah kehidupan kita ini, kita kena tahu untuk apa kita hidup. Kehidupan kita ini kita tahu dunia ini sementara, dan dalam keadaan sementara ini kita pastinya dan semestinya kita nakkan sesuatu yang berpanjangan. Apa dia? Maka kita berikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, agar di syurga nanti kita tak penat. Biarlah kita penat di muka bumi Allah ini. Biarlah kita penat dan kita berusaha gila-gila, orang cakap usaha gila-gila kan, orang muda kata, biarlah kita penat di muka bumi Allah ini, agar kita di syurga nanti kita tidak akan penat. Itu yang paling penting sekali. Dan hendaklah kita berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan pada golongan yang bahagia dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah cita-cita semua orang. Cita-cita semua orang. Kita nakkan bahagia dan nakkan sentiasa masuk ke syurga Allah. Maka hendaklah kita kena sentiasa berdoa, taat segala suruhan Allah dan tinggalkan segala larangan Allah. Apa dia taat? Macam mana taat? Buka Quran. Itu dia, insya-Allah. Hendaklah kita berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan dalam golongan yang bahagia dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bantulah kami untuk menjadi mereka yang tergolong dalam bahagia di dunia dan di akhirat, dan kurniakanlah kepada kami syurga yang kekal abadi. Itu ada antara doa yang semua orang impikan. Tidak ada seorang pun yang terlepas daripada doa inginkan kebahagiaan. Sebab dunia ini kita nakkan bahagia, dan di akhirat juga kita nakkan kebahagiaan. Maka di situ hendaklah kita sama-sama, kita bersama-sama mentaati Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat kebahagiaan dunia serta dan di akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Dan potongan ayat yang kedua ialah daripada surah Hud juga, ayat 109. Tadi 108 dan ini 109. Apa dia ayat 109? فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
maka janganlah engkau wahai Muhammad menaruh perasaan ragu-ragu tentang sia-sianya apa yang disembah oleh mereka yang musyrik itu. Mereka tidak menyembah melainkan sama seperti yang disembah oleh nenek mereka, atuk mereka yang musyrik dahulu. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan bagi mereka bahagian mereka dari azab yang telah ditentukan dan tidak dikurangi. Surah Hud ayat 109. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu adalah perkara yang sia-sia. Berhala ni perkara sia-sia. Macam apa? Menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat itu perkara yang sia-sia. Dan tidak perlulah kita nak meragui bahawa penyembahan mereka itu adalah sia-sia seperti yang telah dilakukan oleh datuk nenek moyang mereka. Maknanya sekarang ni kita nak buat perkara yang mendatangkan manfaat untuk kita. Ada benefit dia. Manusia yang gila sahaja, manusia yang tidak berakal sahaja akan melakukan perkara yang tidak memberikan benefit. Perkara itu dia buat lantak pitah. Kita buat perkara yang, contohlah perkara apa yang tidak memberikan kita benefit pada kita. Contohnya, ada contoh tak? Banyak contohnya. Kita dah tahu dah, dia ni perangai dia pelik. Tapi kita tetap juga nak beri dia duit. Contohnya, duit kat dia. Orang kata apa, kita nak berikan dia semangat untuk dia buat benda sesuatu perkara tersebut. Orang kata kita nak support dia. Okey, kita support dia dan tengok perkembangan dia. Apa yang digunakan dengan duit yang kita beri. Tetapi kalau tidak memberi manfaat, tidak ada apa yang dia lakukan, dia hanya simpan dalam akaun itu, dia biar, dia belanja untuk family dia. Maka itu tidak boleh. Kita nak berikan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, ada contoh lah kan. Kita beri dekat dia dan dia berikan kepada orang lain lebih memerlukan, maka bermanfaat. Sama juga kita sembah berhala. Kita dah tahu dah benda tu batu, kerah kekong, kerah jekong gitu. Tidak ada apa-apa, tapi kita still tetap juga kita nak pergi jumpa dia, minta dengan dia. Buat apa? Sebab apa? Sebab hidup kita ini hendaklah manusia ini dia akan hidup dan dia hidup untuk memberikan manfaat. Bukan hidup semata-mata hidup. Tidak ada lagi dalam dunia ini orang hidup tidak bermanfaat. Kecuali orang yang tidak berakal, tidak berfikir akan manfaat tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan bagi mereka azab yang telah ditentukan kepada mereka tanpa dikurangi walaupun sedikit. Tanpa dikurangkan kepada sedikit. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan bagi mereka. Maknanya orang yang buat perkara yang tak senonoh ni, orang yang buat perkara yang sia-sia ni, Allah akan berikan dia azab sempurnakan azab dia dan yang ditentukan oleh mereka tanpa dikurangkan walaupun sedikit. Tak dikurang, tak lebih. Memang itulah dia punya, maka dia dapat. Itu dia. Rujukan tafsir At-Tabari Al-Qutubi, Ibn Katsir dan lain-lain. Orang yang menyembah selain daripada Allah adalah orang yang sesat. Segala ibadat dan penyembahan mereka adalah sia-sia yang tidak berguna. Ramai orang cakap buat jahat ni istighfar insya-Allah diampunkan. Buat jahat ni istighfar insya-Allah diampunkan. Ya, saya tidak menafikan perkara tersebut. Tetapi bagi mereka yang syirikkan Allah, menyekutukan Allah, taubat dia bukan dengan istighfar. Taubat dia bukan dengan istighfar. Dosa-dosa besar mana sekalipun akan diampunkan kecuali syirik. Dosa-dosa besar macam mana sekalipun akan diampunkan kecuali syirik. Maka syirik tidak diampunkan. Maka berhati-hatilah kita, agar tidak syirik kepada Allah. Sebahagian manusia hanya mengikut kepercayaan datuk nenek moyang mereka walaupun jelas bercanggah dengan kebenaran. Memang kita, orang cakap apa istilahnya, aku ni makan garam lebih dulu, seperti kau kena ikut aku. Itu di istilah orang lama kita. Maka di situ sangat berbahaya sebenarnya. Sangat-sangat berbahaya. Kerana bagi saya pula, orang yang makan garam lebih awal ni lah, otak dia dah berkarat. Jadi bila berkarat ni susah nak masuk benda baru. Orang cakap ilmu yang mengikut syariat ni susah nak masuk. Dia nak ilmu lama dia je, lantak pi lah. Yang penting aku orang lama, aku makan garam lebih dahulu. Maka di situ ada percanggahannya. Orang yang melakukan syirik
dan penyembahan berhala akan menerima balasan azab yang sempurna tanpa dikurangkan. Tu dia. Marilah kita sama-sama berhati-hati. Hendaklah kita menjelaskan kepada orang yang musyrik bahawa ibadat mereka dan penyembahan mereka sia-sia. Maknanya sekarang ni kalau kita nampaklah seseorang tu buat perkara tak ada manfaat, cepat-cepatlah kita ajak dia, tarik dia agar ditinggalkan perkara tidak bermanfaat tersebut, agar ditinggalkan dan dia buat perkara lebih manfaat, agar dia buat perkara lebih munasabah, orang kata. Okey, hendaklah kita meninggalkan kepercayaan datuk nenek moyang kita jika jelas bercanggah dengan kebenaran. Hendaklah kita juga menghindarkan diri kita daripada kesyirikan. Jangan kita ikut kesesatan orang yang musyrik, tetapi ajaklah mereka kepada kebenaran. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Ajak kepada perkara yang betul. Kalau salah, ditegur. Kalau tak nak didengar, kita, orang yang kita nak menegur orang ni, mula-mula tegur berdepan. Dia tak boleh terima, tegur guna handset. Dia tak boleh terima juga, tu terpulang. Kita tegur melalui orang tengah. Dia tak boleh terima juga, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hidayah itu milik Allah. InsyaAllah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekadar itu dahulu daripada saya, Farhan Fatani. 10 minit, 15 minit bersama. Mudah-mudahan Allah gunakan kita kerahmatan dan keberkatan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.